kurang macam tu lah. Okey. So, kita kembali pada cerita yang kita dah uraikan baru ni. Kita masuk sikit dia. Dia ni ada perjalanan dia. Daripada awal tercipta dia jalan. Okey. Lepas tu dia bertanya. Lepas tu dia mencipta Nur Muhammad tadi. Contoh dia Nur Muhammad tadi dia mencipta. Okey, dia cipta Nur Muhammad tadi. Banyak. Perjalanannya je. Lepas tu dia nak menyatakan kedudukan dia, baru dia ni masuk ambil part SAS. Diciptanya lembaga Adam. Lembaga Adam, contoh dia macam tu lah. Lepas tu untuk menghidupkan Adam ni, dia ambil lah, tiupkan separuh ke dalam makam ni. Okey. So maka Adam pun hidup. Bila Adam hidup, barulah ada watak dia tadi. Dari segi zatnya, zat tak boleh dikaji. Dari segi zatnya, ia satu, ia sama, dia di mana-mana, dia meliputi. Dia tak terbilang. Meskipun dia satu, tetapi dia tak terbilang. Ni kena mengaji usul, fahamlah ni semua. Dari segi sifatnya, pen merah diperlukan. Oi, cantik merah dah. Dari segi sifatnya, dari segi asma'nya, dari segi afa'alnya, zat, sifat, asma', afa'al. Zat ni tak boleh dikaji. Nak kaji zat, kena kaji pada sifat. So, cara tak langsungnya, zat dengan sifat ni kena sekali. Dia tak boleh pisah. Dia tak boleh pisah. Contoh dia, ikat dia betul. Kalau ada zat, mesti kena ada sifat. Ada hakikat, mesti kena ada syariat. Tu orang kata, kadang-kadang orang kata, hang mengaji hakikat syariat tak buat dah. Bukan. Itu fa'ilun. Mereka cakap, mereka tak tahu. Bila mereka tersilap letak, maka tersilap terus lah. Dia punya conclusion, dia punya solutions, dia punya conversations, dia punya opinions, semua pergi ke arah lain lah. Dia macam ni, dia sepatut macam ni. Tak tahu kau ni urai apa mengaji hakikat syariat tak buat. Orang dengar syariat hakikat, dia baru pergi syariat hak luar tu, hak dinamakan solatun fa'ilun. Yang tu bukan syariat, yang tu fa'ilun. So disebabkan pahaman syariat ni dia pergi letak hak fa'ilun ni, maka dia pergi tujuh benda luar. Pitujuh kot luar, iaitu ke arah luar aja. Ke arah luar. Dia tak pergi kepada syariat ni adalah yang zahir, hakikat ini adalah yang batin. Kalau dalam bahasa lain, tubuh, badan, jasad ataupun yang ada kat mayat tu, itu syariat yang nyata, iaitu 7 sifat magni. Sampai tak larat nak abang dah. Okey. Zat ni satu, macam tadi pun semua satu, di mana-mana saja, meliputi dan tak terbilang. Sifat ni pula kena faham. Bila ada zat, ada sifat, orang buat asma', iaitu nama. Kalau sifat dia lelaki,
nama dia lelaki. Sifat dia perempuan, nama dia akan jadi nama perempuan. Af'al dia kelakuan. Okey, 1, 2, 3. Yang ni adalah daripada ni. Dia bukan gaib, dia nyata. Yang ni gaib. So, tetapi ini, mengenal ini, samalah. Pasti dapat ini. Sebab kita nak mengenal Allah dari sifat dia, dari asma', dari fa'al dia. Tetapi ini semua akan batal kalau tanpa tercampurnya ini. Ini dulu. Zat dengan sifat tak boleh bercerai-berai. Kalau ada zat tak ada sifat, hampa, batal. Kalau ada sifat tak ada zat, hampa, kecewa. Bila dah ada ni, baru ada nama, ada fa'al. So bila dah ada yang ni semua, barulah dia lengkap sifat Allah. Sifat Allah dari segi batin dan zahir. Sebab dia kata dia awal, dia akhir, dia zahir, dia batin. Surah Al-Hadid ayat 3. Belek sat. So hari ni, apa yang kita nak cuba cakap? Hak ni, dia macam-macam jadi. Sini dia macam-macam jadi. Dia kahwin, dia bercerai lah, dia hidup sampai mati lah, dia ada anak, dia ada cucu, dia kerja, dari tak ada apa sampai gaji naik mahal, lepas tu ada yang kena buang kerja, ada semua lah merangkai-rangkai lah. Sampai terpecah lah, jadi orang tertekan, atau orang gila, atau orang yang waras, atau apa semua. Jadi bila dia sampai satu peringkat tu, ada yang jadi pencuri, ada yang jadi penipu, ada yang jadi politician yang jahat, ada jadi ahli agama yang jahat, ada yang menggunakan agama sebagai topeng apa yang dia nak dapat. Jadi dia guna wibawa agama di sini. Tetapi yang dikatakan Islam, sebenar Islam tu sini. Sini. Ni. Jadi hak ni lah. Daripada alam, belum tercipta langit dan bumi telah ada, belum, dia masih gelap, dia berjalan, yang ni, dia jalan, lepas tu sampai diciptanya nur, lepas tu apa-apa, dijadinya masuk di dalam syurga tu, dia diciptanya Adam, Rab, dia masuk dalam Adam pula, tak nampak dah dia lagu ni, dia bertopeng di balik ni, yang ni kita nak tahu ni. Dia duduk dalam Adam ni. Bila duduk dalam Adam ni, kita tak nampak apa dah. Kita nampak ustaz, kita nampak pencuri, kita nampak penipu, kita nampak penyeleweng, kita nampak gila duit, kita nampak yang kerja bank, kita nampak yang kerja doktor, yang askar, yang polis, yang apa, yang berjabatan. So di sini dia lindung, dalam terang dia sembunyi. Kalau kita tahu siapa sifat ni, asma' ni, af'al ni, tak ada apa kalau tanpa ada zat ni. Zat ni punca dia dari sini. Okey. So sekarang ni, so bila yang ni dah pecah, yang ni dia berjalan. Okey, dia jalan masuk dalam Adam. Bila masuk dalam Adam, maka tak nampak dah yang ni. Orang tak kenal dah siapa dia, apa kerja dia. Ini kerja dia kita sebut dah tadi. Seorang yang jujur, seorang yang pencuri, seorang macam-macam lah sini hal kehidupan. So yang ni tadi ni, ni. Zas masuk. Dia mai dari alam ni, lepas tu masuk alam perut pula. Belum zahir, bila dipak, kata dilahirkan budak tu, orang tengok hidup dalam perut mak dah hidup. Sebab bila yang ni mai masuk dalam perut. Bila masuk dalam perut, alam ibu pula, dia duduk dalam ibu ni. Daripada janin sekian-sekian hari, 53 alam perut dia melintah. Sampailah dilahirkan. Dilahirkan baru kita tengok balik sifat laki ke, nak guna nama apa ke, fa'al ke. Yang ni tadi orang tak tengok dah. Orang duk kaji hak ni lah. Besar nak jadi apa, tahu tak duduk tibai ketum, nagih dada, apa semua tak kisahlah, itu perjalanan. Okey. So orang duk kaji hak puak ni.
belah sini lah. Datuk, Tan Sri, Datin lah, apalah, Raja lah, penarik beca lah, apa semua duduk tang sini. Sebab dia hidup. Dia hidup, dia ada zat dia. Zat dia orang tak tahu. Yang dikatakan bukan lelaki, bukan perempuan, bukan tua, bukan muda. Ni raja dia macam-macam. Dikecewakan, disakit hati, difitnah dia itu, dikeji. Ini dipanggil perihal living part. Atau dalam bahasa kita panggil inilah kehidupan. Tapi yang ni pula bukan, dia punya perihal dipanggil hidup. The life itself. Yang ni yang kita nak kenal, yang hidup ni. Sebab yang ni dia kata gaib, tak nampak. Yang ni nampak. Yang ni apa dia tahu? Yang ni ada basar, biji mata nampak. Tapi yang gaibnya di sini adalah basiran. Kaunuhu basiran yang maha melihat. Dan juga basirun. Yang nyatanya di sini sama cuping telinga. Okey, cuping telinga. Cuping telinga. Yang nyatanya, yang gaibnya di sini adalah pendengaran. Sami'un. Dan yang maha gaibnya di sini adalah kaunuhu sami'an. So cuping telinga ni kaunuhu sami'an, yang maha mendengar. Siapa pula dah? Aku heran sungguh lah. Sat, lepas dia tengah buat live, lepas dia tengah buat rakaman, Sat. Okey. Dito. Okey. Sekarang okey. Sekarang tak mana api, kita tak tahu dah. Okey. Tang telinga ni, yang nyatanya Surah 2 ayat 3. Okey, yang nyatanya mulut. Orang boleh nampak bibir ni. Mulut ni, orang boleh nampak. Yang gaibnya mutakalimun dan kaunuhu mutakaliman. Begitu jugalah nyatanya hayat, tubuh badan nyata. Yang gaibnya adalah hayyun. Dan kaunuhu hayyan, yang maha menggerakkan. So benda-benda ni orang tak nampak. Orang duk nampak hak ni je. Orang tak nampak perjalanan hak ni. Dia jalan ni dari satu alam ke satu alam ni pergi sampailah ke wujud Adam. Cerita apilah wujud Adam, wujud apa lah yang duk ada ni. Kita tahu. Barulah yang ni boleh bergerak, ada tubuh badan, boleh bergerak, ada mata, boleh melihat, ada telinga, boleh mendengar, ada ni boleh mendengar. Pasal apa? Yang ada yang ni lah yang menggerakkan basirun, yang ni lah yang menggerakkan basirun, hayyun, yang ni lah yang menggerakkan hayat dengan hayyun, yang ni lah yang menggerakkan samak dan sami'un. Sebab ini kaunuhu semua di sini. Bila diciptakan Nur Muhammad tadi, di sini basar. Ini bukan basar, di sinilah basirun, sami'un, mutakalimun, hayyun.
Yang ni semualah yang kita mengaji 7 sifat makni yang ada kat Adam tadi. Tahu sini hayat, kudrat, hayat, ilmu, kudrat, iradat, samak, basar, kalam. Atas sini lah tadi bukan ilmu tapi alimun. Atas sini kaunuhu aliman. So jadi perjalanan ni kita nak kena, iaitu dia harus menerusi perjalanan mengenal diri. Alright. Kalau tak mengenal diri tak nampak. Tapi banyak ustaz-ustaz menceritakan tentang sini. Tentang ni, yang ni tadi. Bukan hak ni. Bukan hak ni. Dia tak cerita hak ni. Dia cerita hak ni. Di sini masuklah hukum, hakam, sejarah Nabi, hadis riwayat qanu, hadis riwayat qani, cerita qanu masuk neraka, qani ni jahat, yang ni kena lagu tu, yang ni sesat, yang ni. Semua depa ni ya. Puak ni. Tak apa, bagi can pasal depa fardu ain. Kalau yang nak mengaji di situ dengarlah. Aduh, alah macam-macam lah. Tapi yang nak keluar daripada putaran ni, masuk pada ilmu mengenal diri, mengenal Allah, dia sudah terkeluar daripada sini. So, this journey to find yourself. To find yourself. To find who you are. Okay. Makan macam pakai je kurung nampak. Boleh dah, happy dah. Okay, to find who you are. Ni di sinilah kamu akan diajar untuk accept your self just as who you are. Relax in your totality. Orang yang jumpa ni memang puak-puak ni tak suka. Memang puak-puak ni akan celah. Memang puak-puak yang dalam ramai ni akan mengeji dia. Sebab dia ni dah sudah fokus kepada sini. Dia pula fokus di sini. Segala cerita-cerita mereka ni kepada dia ni hanyalah sebagai satu lipatan sejarah. Thank you, very good. Sebab pernah berlaku. Tetapi bring you nowhere. Ini semua hanyalah cerita-cerita yang telah menjadi lipatan sejarah ataupun bring you nowhere. To your brain, you akan bersangka-sangka di dalam otak kamu, you akan macam-macam, you akan berfikir. Sebab dia dari sini, dia telah dikejutkan dengan surah 18 ayat 103, 104, 105. So disebab surah ni dia berfikir untuk pergi mencari yang ni, supaya dia dapat duduk di dalam surah 33 ayat 3. Itulah yang mereka kata tu, dengan aman senyumlah sepuasnya. Jauh berbeza bagai yang dirasakan. Itu satu rahsia hanya tersendiri. Ini tak ada apa, yang ni semua cerita-cerita satu pada yang ramai. Kalau nak mengaji usul fiqh tasawuf di sini, orang yang mengaji mengenal Allah di sini, dia akan relax. Kalau you sampai sini, you akan relax in your totality di sini. Di dalam gulungan ni tadi, puak-puak ni lah yang suka menghukum dia ni. Bila kita cakap suka menghukum dia ni, sebab dia ni dia telah membawa tentang yang sini, tentang dia telah usul kepada asal. Yang ni bukan, yang ni yang kalau orang yang duduk di bahagian ni,
yang usul kepada yang ramai, dia akan mula terlihat lah. Di sini orang ni peringkat ni, dia yang berada di peringkat ni yang membawa usul fiqh tasawuf semata-mata. Mereka ni akan terus menghukum orang. Mereka lupa yang mereka tak ada hak untuk menghukum. Pasal yang berhak untuk menyesatkan, yang beri petunjuk adalah dari sini. Bukan dia bagi petunjuk, dia boleh tunjuk kat benda apa yang ada di luar. Bukan ada pada pakaian, bukan pada ada sijil, PhD, degree, diplom atau balik daripada Jordan, Syria, Madinah dan Mekah, Tanah Arab apa, tak ada. Dia ada dekat sini, yang mana kembali kepada asalnya, yang mencari jalan tauhid untuk kembali kepada Tuhannya. So yang memilih untuk ke sini, maka dia akan dihentam oleh puak-puak ni lah. Sebab puak-puak ni dia usul fiqh tasawuf, tapi tasawuf dia apa? Tasawuf dia apa? Mereka tak tengok kembali kepada diri mereka. Mana mungkin, sebab mereka tak ikut jalan ni. Mereka kena lepas usul fiqh tasawuf, mereka main sini, iaitu mengenal asal kejadian. Baru mereka balik sini. Bila mereka patah balik pada syariat ni, dari tadi syariat asal menghukum orang. Bila dia patah balik pada syariat ni, dia akan jadi pengasih penyayang. Sebab secara secret of secret, rahsia di dalam rahsia, dia telah tahu siapa Mamat ni. So bila dia balik pada sini, dia tengok Mamat ni pun dia tahu. Sebab kita ada kisah alam nur, kita ada kisah alam Tuhan menciptakan roh, lepas tu alam nur, pindah takik sampailah kepada masuk dalam perut ibu mengandung. Bila ibu mengandung, alam dia, masa bila dia berjanin, masa bila dia berbentuk, masa bila dia buat ni, masa bila dia buat ni, sampailah dalam surah Al-Ma'idah dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala yang membentuk wajah anak kamu dalam rahim ibu tu. So sampailah keluar pula, masuk jadi baby, lepas tu jadi kanak-kanak, lepas tu dewasa sikit, lepas tu cukup usia berkahwin, lepas tu jadi seorang bapa, lepas tu jadi seorang tok, lepas tu padam. Ada yang tak sampai sini pun padam awal pun ada lah, tapi proses dia macam tu. So kita nak tahu waktu dia masuk alam ibu dari mana, waktu keluar dari daddy baby tu hidup dari mana, waktu dia jadi kanak-kanak dari mana, waktu dia berusia besar sikit dari mana, waktu dia dewasa matang dari mana, kahwin, jadi pak atau jadi mak dari mana, siapa yang meneman proses ni, sewaktu jadi Tok Wan dari mana, pasal bila sampai sini dia mati dari mana. So pi lagi sikit tak apa, kasih can, masuk kubur, pergi alam pada masyar pula, lepas cerita. Lepas tu ke syurga ataupun ke neraka. Okey, ataupun ke neraka ataupun ke syurga. Okey. Adam dicipta bukan di sini. Iblis balik ke situ tak apa. So bila kata mati masuk alam kubur, dari mana pula? Kononnya jasad yang ada di peringkat ni telah dimakan ulat. So dia mai sini, lepas tu sini dia nak pergi ke bangkit pada masyar, dari mana pula? Dia soal jawab. Lepas tu dari mana pula yang kembali ke syurga atau terus ke neraka? So persoalannya, diri mana? Diri mana yang berputar-putar ni? Diri mana yang berputar-putar ni? So kita nak tahu. Okey. Lepas kata apa? Macam cakap ayam dia ni buat. Tengok dari mula lah lain kali. Okey, dari mana kita nak tahu? Sebab yang ni kita nak tahu sebab dia kata sesungguhnya beruntunglah siapa yang melihat diri dia. Maksud dia, ataupun dia bertanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. So yang faham tu fahamlah, yang tak faham tu mengajilah. Okey.